Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, hari ini giliran saya bercakap dalam bahasa Melayu. Semalam dalam bahasa Inggeris. Tapi sama ada saya cakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, yang ajar saya macam mana nak bagi bayan ni ialah Allah. Saya hanyalah asbab ataupun perantaraan untuk sampaikan kepada kamu. Bila saya percaya Allah yang buat, Allah yang ilhamkan saya, yang ajar saya, maka Allah mengajar saya lah. Allah berbuat mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Dalam surah hadis, Allah berbuat mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Kalau kita sangka Allah tak boleh buat, saya buat, sebab itu apa pun kita tak boleh buat. Sangkaan kita, maksudnya yakin kita Allah tak boleh buat. Allah tak mahu kita yakin kita boleh buat. Allah mahu kita yakin Dia yang buat. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna Tuhan? Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Itu maknanya. Kita ni bertuhan dengan Tuhan yang boleh buat apa je. Kita tak bertuhan dengan yang tak boleh buat apa. Macam kita tak boleh jadikan batu bahala tu Tuhan. Kenapa? Dia tak boleh jadi Tuhan. Macam mana boleh jadi Tuhan? Tuhan tu yang boleh buat apa saja. Hanya satu Tuhan je yang boleh buat apa saja. Lain Tuhan ada yang dia panggil Tuhan-Tuhan. Jadi tak boleh bertuhankan dengan bahala, tak boleh bertuhankan dengan selain Allah, sebab yang boleh buat apa saja. Maksudnya langit Dia buat, bumi Dia buat, air Dia buat, kita Dia buat, gunung Dia buat, tanam-tanaman Dia yang buat, makanan semua Dia buat. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Kalau saya tanya kamu, siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang bagi makanan? Allah. Siapa yang menjadikan kita? Allah. Semua Allah jawab. Ada yang berani cakap lain? Ada? Anzalah, siapa yang buat engkau? Allah. Kau boleh cakap mak saya buat? Ada? Bukan syirik, memang tak boleh buat. Bukannya saya tak nak cakap, memang mak kau tak boleh buat kau. Mengandung kau boleh lah. Allah jadikan mak kau tu boleh mengandung kau dan membuat semua perempuan-perempuan. Allah buat perempuan-perempuan tu ada rahim. Dalam rahim tu ada plasenta, tempat melekat bayi tu. Lelaki ada? Orang kau cocok lah lubang belakang lelaki tu 1000 kali, anak tak keluar. Mugabe tu presiden Zambia kan, dia cakap saya akan dia kata orang yang kahwin sejenis ni, saya akan benarkan dia orang kalau
saya masukkan dalam penjara, lepas tu keluar anak. Tak mungkin lah kan. Sebab lelaki ni tak ada rahim. Tak tahulah kalau dia buat transplant nanti, satu masa mungkin lelaki boleh mengandung lah bila dia ada rahim. Kalau tak ada rahim tak boleh kan? Jadi kerana itu dosa meliwat ni dia kurang sikit dari dosa berzina. Memang berdosa juga meliwat tu, sebab berbuat perkara yang bukan Allah suruh. Allah suruh lelaki itu masukkan kemaluan daripada perempuan hanya bila dia dah menikahi perempuan tu. Tak boleh kalau tidak. Kerana persetubuhan tu adalah asbab untuk memasukkan benih dia. Itu kalau ada kesuburan pada perempuan tu, dan benih lelaki itu pula subur. Kalau benih lelaki itu tak subur, perempuan tu subur, dia tak jadi anak dia. Kalau lelaki itu subur, perempuan tu tak subur, rahimnya, dia tak boleh. Sebab itu ada orang namanya mandul, macam kakak ipar Azri tu, tak ada anak, lama kahwin. Azri 5 anak, 5. Jadi saya cakap kat dia, kau bagi anak kau yang kau sayang tu dengan kakak ipar kau. Dia tak nak. Bukan dia tak nak, dia berat, dia sayang. Saya kata selagi sayang anak ada pada kau lebih pada Allah, tak boleh. Bini dia boleh bagi, tapi Azri cinta ada anak, tak boleh. Berat. Azri, betul tak? Jawab. Bini dia tak mengandung budak tu, tapi cinta pada budak tu. Apa nama dia? Ibrahim. Masya Allah. Kan? So sekarang Ibrahim tadi bagilah pada kakak dia yang tak ada anak. Berapa lama dia kahwin? 20 tahun. So sekarang ni Ibrahim dia ada mak, dia ada ibu. Ibu dia panggil mana? Mama dengan ibu. Mama siapa? Yang mak angkat dia, kakak ipar. Mana mak kepada isteri, kakak kepada isteri Azri. Jadi tuan-tuan yang mulia, bukannya mak tu buat anak. Dia lepas tu daripada air mani lelaki dengan ovum atau telur bersenyawa, Allah buat dia adik. 4 bulan bagi roh. 4 bulan. Lepas tu bila bersenyawa tu, telur perempuan dengan lelaki tu bersenyawa, dia turun dekat fallopian tube tu, melekat dekat placenta, dekat rahim tu. Placenta tu very tisu yang banyak, blood vessel. Melalui placenta tu budak tu dapat makanan dia, makanan dari mak dia. Isap, tak bagus makanan tu, tapi itulah makanan dia. Budak tu pun subur. Allah bagi bergerak, Allah buat tangan, Allah buat kaki. Ada malaikat tu dalam tu yang Allah gunakan untuk design semua, hidung, mata, buku, semua dengan izin Allah semua. Malaikat. Jadi yang Rashidi dia bagi hidung tinggi hidung. Asbab hidung tinggi tu, bini dia yang sekarang Rashidah, bila tengok dia suka. Saya suka awak, hidung tinggi, gigi putih. Masa tu gigi dia tu Rashidah tu hidungnya penyet. Jadi dia sangat suka dengan hidung panjang. Jadi asbab tu dah jadi isteri, Allah buat. Tapi dia
Tapi Rashidi masa dalam rahim ibu tu dibuat kurus, kecil. Jadi kita ni semua dibuat oleh Allah. Allah, malaikat lah Allah suruh buat. Tapi malaikat tu asbab je. Sampai 9 bulan 10 hari lebih kurang, tiba masa dikeluarkan. Lepas tu ada baby tu dia makan melalui macam rahim tu attach, namanya umbilical cord, dipotong tu, baru budak tu boleh nangis. Tapi bayangkanlah tuan, daripada air mani tu pun bukannya semua bersenyawa dengan telur perempuan tu, satu je. Million bila inject air mani lelaki tu berjuta spermatozoa. Tapi yang berjaya bersenyawa dengan tu satu je. Jadi manusia ni dari awal kejadian dia berlumba, bersaing. Dan perangai itu dibawa menjadi perangai dia di hidup di dunia ni, bersaing nak dunia. Kan? Macam sekarang ni bersaing bukan nak Allah. Dia boleh bersaing nak Allah, tapi tak nak. Dia guna perangai bersaing tu, siapa lagi kaya. Macam Anzala, kawan-kawan dia yang rider ni dapat 4,000, 5,000. Dia dapat 2,000 je. Jadi pesaing, dia cakap, berapa kau dapat? 2,000. Alah kau. Jadi dia pun cakap dengan saya tak nak kerja 6 jam, Amir Sa'ad nak 8 jam. Saya ingat dia kerja 8 jam, rupa 12 jam. Kerana dia bersaing dengan kawan dia, bersaing nak dunia. Sangat-sangat sikit, tak ada orang hampir bersaing untuk nak Allah Ta'ala. Allah SWT jadikan kita berlumba-lumba je kepada kebaikan sebenarnya. Untuk dapat iman tinggi lagi, berlumba-lumbalah kamu, kata Allah, mengejar kebaikan. Tapi tak, saya iman lemah, okey. Saya iman buruk, tak apa. Tapi duit sikit, tak boleh. Rumah sebelah ada kereta lawa, rumah kita ada motor je, tak boleh. Bini cakap, saya tak mau. Sampai bila nak naik motor belakang awak ni? Rumah sebelah renovate, lagi sebelah pun mau sama juga. Rumah sebelah anak pergi universiti, pun. Jadi manusia ni daripada dia nak bersenyawa tu pun berlumba. Raju yang pertama. Jadi Rashidi ni dengan abang dia twin. Dia orang ni berdua bersenyawa tu at the same time, pada waktu yang sama. Zap masuk. Lepas tu tak ada boleh lagi spermatozoa yang lain boleh bersenyawa. Jadi bila anak seorang tu satu je, lain tak boleh lah, gugur, habis. Yang Rashidi ni dua tu sekali at the same time, jadilah dia twin. Kalau 4 sekali, 4 ekor keluar, 4 orang. Macam tu lah Allah buat. Dari itu Allah buat kita. Allah sebab itu mula-mula sekali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta kamu daripada segumpal darah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu mula-mula Allah beritahu, bacalah. Baca tu, Iqra' tu, bacalah dengan nama Tuhanmu. Makna bacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu tafsirnya, bukan tafsir yang mereka semua buat hari ini, iaitu Iqra' maknanya belajar. Itu tersasar jauh. Iqra', oh, mula-mula sekali belajar. Itulah yang dijaja oleh ustaz-ustaz yang tak faham Quran.
Jadi semua orang belajarlah, buat kelas majlis ilmu. Hai majlis ilmu. Sebab ustaz-ustaz faham Iqra' perintah pertama. Itu yang dia tak faham Quran sebab iman lemah. Mereka pun iman tak ada atau iman lemah, memang tak boleh faham Quran. Jadi di radio mana-mana ceramah ustaz bagi tahu. Perintah pertama Iqra'. Dia orang tafsir Iqra' sebagai belajar membaca, belajar menulis, belajar agama. Kena belajar agama, kena belajar menulis dan membaca kan. Menulis kena, membaca kena. Nabi terima ayat tu sampai mati tak tahu membaca, tak tahu menulis. Maknanya paling engkar lah Nabi ni. Orang paling engkar ialah Nabi Muhammad. Sebab tak ikut ustaz punya tafsir, belajar. Yalah dia tak boleh belajar. Kalau itulah tafsirnya, tentu Allah bagi tahu pada Nabi, kamu kena belajar sekarang, masuk kelas. Belajar membaca, belajar menulis, baru boleh kau belajar. Jadi ustaz-ustaz ni telah membodohkan diri dia dan membodohkan orang lain. Menyesatkan diri dia dan menyesatkan orang lain. Apa yang ustaz tu dapat? Pahala. Tak dapat pahala, dia dapat dosa. Kerana mengajar salah. Saya tafsir Quran saya tu, kalau tak betul, saya dapat dosa. Orang yang ikut apa saya cakap dapat dosa saya. Banyak dosa saya jadi. Sebab itu kita sebenarnya tak boleh mengajar agama ni kalau kita bukan orang yang tinggi lah, kekasih Allah kan? Dan kita tak faham Quran. Bila kita mengajar agama, kita juga orang yang tak faham, maka kita akan ajar yang tak faham lah. Yang kita kumpul dengan mengajar agama, dosa. Sebab itu seburuk-buruk orang ialah ulama yang tidak mengamalkan ilmu dia. Kenapa sebut buruk? Sebab dia iman tak ada. Sebab itu dia tak boleh mengamalkan ilmu dia. Nak masuk syurga ni bukan dengan amal, dengan iman. Tahu? Harga syurga tu iman. Jadi Iqra' tu maknanya bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menciptakan kamu daripada segumpal darah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita? Kita ni mulanya segumpal darah. Untuk apa Allah ingatkan kita tu? Supaya kita sedarlah, kita ni mula-mulanya tak ada, segumpal darah aja. Kan? Sebelum tu tak ada. Tak ada. Macam Sufyan tu bukan dia lahir besar macam dia ni. Dia lahir pun kecil aja. Allah yang buat kamu. Bila kamu tahu perkara itu, maknanya kamu sepatutnya bersyukurlah pada Allah, berterima kasihlah. Kan? Berterima kasih. Itulah yang sepatutnya. Allah beritahu benda tu. Nabi Muhammad tahu tu, yang kita buat dari segumpal darah. Dia tahu, dia boleh tulis tu. Agak-agak. Tak boleh. Yang mencipta kita je boleh bagi tahu macam tu. Bacalah nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang mencipta kita dari segumpal darah, segumpal air, segumpal darah. Ini orang selamat hari jadi. Hai orang merayakan selamat hari jadi dia tahu kat dunia ni. Kan? Hari jadi. Dia kena sebenarnya bila pada hari jadi ni, dia kena ingatkan benda ni. Dia kena ingatkan bahawa dia ni dulu dari segumpal darah, dari segumpal air yang kotor. Air mani ni kalau tumpah dia jadi kotor lah. Kan? Jadi dari air kotor tu kita dicipta. Sufyan waktu dalam rahim tu, malaikat buatlah hidung dia, muka dia.
Kan? Mana lawa Sufyan tu? Lawa. Siapa kata dia lawa? Angkat tangan. Tak ada kan? Itulah muka dia. Tapi kalau dibanding dengan orang yang tak ada hidung, buta, mulut tak ada, lagi tak bagus kan? Saya bila anak-anak saya, semua saya doa. Saya takut anak saya yang lahir, mata tak ada, hidung tak ada. Aduh, saya boleh buat apa? Saya berdoa. Itu baru rupa dia. Alhamdulillah 88 anak saya tu, dengan izin Allah tak ada yang cacat. Berapa orang anak dia keluar cacat? Ada twin siam lagi, melekat lagi habis. Dua orang satu badan. Macam mana kalau dapat anak macam tu? Betapa syukur kita dapat anak yang mata ada. Lepas tu nak jaga anak pula. Tak tahu kalau ada anak ni penagih dadah. 8 anak tu ada 5 penagih dadah. Aduh. Alhamdulillah tak ada anak saya. Tapi anak orang yang penagih dadah tu, kau ingat mak bapak dia nak dia jadi penagih dadah? Tak ada. Tapi jadi. Tak ada kerja anak tu. Membesar je, duduk je. Apa pun tak boleh buat. Duduk, lemah, otak lemah. Itu belum Allah cipta kita. Cipta anak kita pun kita berapa banyak nikmat Allah bagi, dapat anak tu. Tapi sikit sangat orang, hampir tak ada yang bersyukur. Kita hari ni tak bersyukur. Sebab kita ingat semua ni jadi mak kita buat yang Allah yang kita tak nampak, dia bukan dia buat. Jadi orang-orang Buddha Thailand tu, dia ingat dia ni dibuat oleh konek bapak dia tau. Konek bapak dia masuk kemaluan mak dia, jadi dia. Jadi kamu tengok dekat dia punya rumah ibadat, semua dia punya tu semua gambar konek. Gambar kemaluan lelaki kan, yang depan tu. Cuba tengok. Kenapa dia buat gambar tu? Sebab dia percaya itulah permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan ni adalah persetubuhan. So India, Hindu, dia ada raja, dia ada Tuhan. Nama Mahalingam. Kau tahu apa makna Mahalingam? Konek yang maha besar. Linggam tu. Jadi dia orang fikir konek ni lah permulaan kehidupan. Makin besar konek, makin bagus lah. Sebab konek tu yang masuk ke kemaluan perempuan, jadi orang. Mereka tak tahu sebab mereka tak terima wahyu. Mereka tak baca Quran, yang kitab yang benar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta manusia dari segumpal darah. Tak baca. Dan ada yang baca tak faham macam kita bahasa Arabnya. Tapi kalau diterjemah kepada Melayu pun tak faham juga. Ustaz-ustaz yang mengatakan Iqra' tu, belajar membaca tu, semua faham Arab tu dan tahu makna dia. Tapi tafsirnya dia tak faham. Bila tafsir dia tak faham, maknanya dia tak faham Quran. Dia tak tahu tafsir, maknanya dia tak faham Quran. Dia tahu baca je. Jadi orang Islam hampir semua kat dunia ni tahu baca, paling top tahu hafal. Dia orang dah rasa besar dah menghafal tu. Dia orang kata menghafal ni boleh masuk syurga. Bukan boleh masuk syurga, bagi syafaat lagi. 10 ahli keluarga dengan menghafal aja. Jadi pada orang Islam semuanya, Quran ni tak lebih daripada buku untuk dinyanyikan. Ada yang menyanyikan dia dengan menengok, ada menyanyikannya dengan tak payah tengok. Dua ni namanya membaca. Tak ada lebih pada tu. Satu membaca dengan melihat, satu membaca dengan tak melihat. Membaca dengan tak melihat ni Nabi Muhammad lah.
Sebab dia memang tak tahu baca, tak tahu tulis. Dia dibuat oleh Allah boleh ingat semua Quran ni. Jadi banyaklah orang nak ikut tu. Konon bila ingat boleh baca Quran tu dalam semayang. Tak faham makna pun tak apa. Tak faham tafsir pun tak apa. Jadi mereka tak ada ingin nak faham Quran ni. Ingin nak menghafal aja. Sebab boleh bagi syafaat pula. Hadis yang mengatakan orang menghafal ni boleh bagi syafaat, hadis palsu. Sebab Quran kata yang boleh bagi syafaat ni hanya Allah. Dan orang yang diberi oleh Allah kuasa memberi syafaat. Dan orang yang diberi kuasa oleh Allah ni ialah orang yang dengan Allah macam ni, yang rapat. Maknanya kekasih Allah. Bukan orang menghafal Quran. Tapi kerana hadis palsu ni, banyaklah ibu bapa yang jahat, yang langgar perintah Allah, mau hantar anak dia belajar hafiz, dengan harapan dapat menyelamatkan mereka yang jahat ni, yang engkar ni, dari neraka. Ini hadis palsu. Dan dia tidak benar sebab dia tidak sama dengan Quran. Hadis sepatutnya mentafsir Quran. Tapi hadis ini tidak, berlawanan Quran. Jadi tentulah hadis ini hadis palsu. Hadis ini ditulis dalam Fadilat Amal, Fadilat Quran oleh Maulana Zakaria. Dibaca oleh jutaan orang kat dunia dan banyak yang percaya dan mengamalkannya. Dulu kat Malaysia ni madrasah hafiz Quran tak ada. Hampir tak ada. Nak jadi hafiz pergi ke Mesir sana. Adik kepada ustaz apa yang hafiz Quran tu, yang pas punya Harundin, adik dia Hasan Din hafiz. Dia pun hafiz kat sini. Dulu sangat sikit orang hafiz. Bila jemaah tabligh yang bawa hadis palsu ni ke seluruh dunia, orang India suka buat hadis palsu ni. Dia pakar dan menghafal hadis, dan sebahagiannya membuat hadis palsu. Jadi Maulana Zakaria dia tahu baca je lah, dia tahu hafal, dia letak je lah apa hadis, dia pun tak tahu. Banyak hadis-hadis palsu dalam Fadilat Amal ni. Dan juga ada hadis yang sahih, dia pun tak tahu. Jadi salah satu hadisnya itulah. Banyaklah orang hantar. Jadi madrasah menghafal Quran ni macam cendawan. Bila dah dia jadi hafiz, dia buka pula madrasah hafiz. Katalah satu madrasah keluar 20 orang hafiz Quran. 20 madrasah lepas tu. Sebab dia tak ada kerja, melainkan nak mengajar. Jadi mengajar hafiz semua. Sanggup penyanyi-penyanyi hantar anak jadi hafiz, pelakon. Saifah ini hantar anak dia. Siapa lagi hantar anak dia hafiz? Yang bercerai tu dengan anak Abi Abadi semua. Mereka ni semua hantar sebab mudah-mudahan anak ni boleh selamatkan. Dia kata hadis tu 10 ahli keluarga. Yang haji pula 200 orang. Jadi sebenarnya dalam Quran Allah beritahu yang boleh bagi syafaat ni Allah je. Dan orang yang jadi kekasih Allah, iaitu para nabi, rasul-rasul. Saya nak bagi tahu kat kamu, saya ni kekasih Allah, boleh bagi syafaat. Saya dah tanya Allah. Nabi Muhammad bagi syafaat, Nabi Ibrahim, Nabi besar-besar pula tu, bukan Nabi kecil. Ulul azmi punya. Kekecil ada juga tak boleh. Kalau setakat beriman beramal saleh je tu tak boleh. Nabi-nabi yang beriman beramal saleh, yang boleh kekasih Allah. Tahu nak jadi kekasih Allah ni macam mana?
dia bila buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, Nabi-Nabi yang ulul azmi ni, dia korban seluruh ego dia, seluruh harta dia, seluruh jiwa dia, dan seluruh masa dia. Seluruh harta, seluruh masa, diri dia dan ego dia, semua dikorban. Makna tak ada, diri dia tak ada. Itu boleh jadi kekasih Allah. Yang korban sebahagian aja ni, harta dia, diri dia, ego dia. Korban ego buat kerja tempatan, kan? Semua Nabi-Nabi buat kerja tempatan. Sebab dia jumpa kaum dia pukul dia, ejek dia, diam. Ego lah tu, korban ego. Mereka yang buat kerja di kampung yang bukan kampung dia, kampung orang, dia tak ada sangat korban ego. Sebab orang semua tak kenal dia. Macam kat Gombak ni, yang duduk datang sini, mana orang sini kenal? Yang bila saya buat gas kat kampung saya tu, saya ada buat gas kat kampung saya sebelum saya pindah sini. Sorang-sorang saya buat. Dia orang semua heran tengok, apa Nasuha ni buat. Lepas habis gas tu, masa tu saya buat jemaah tabligh. Jadi hari tu hari gas saya, hari gas pertama saya. Saya pergi kat masjid tu, saya buat sorang-sorang. Lepas tu saya panggil dia orang yang mana nanti saya ada bagi ceramah. Tak ada orang datang. Akhirnya saya berceramah seorang. Masjid tu kosong pula tu, tak ada orang datang. Ada budak kecil, apa hal pakcik ni berceramah seorang je. Macam itu punya. Ada orang kampung cakap dengan apa Nasuha tu, mengajar itik berenang. Maksudnya Nasuha ni tak payah nak ajak kami ni dah itik dah berenang. Dia cakap kat bapak saya. Jadi mak saya cakap, kalau kau nak buat kerja dakwah, jangan buat kat sini, pergi kat Kuala Lumpur tu. Jadi lama saya buat, saya dapat bawa beberapa orang pergi Masjid India, malam markas Sabtu malam. Ada 2 orang ke 3 orang. Hilang pula barang orang tu. Datang Masjid India, dah tersebar pula, dia orang tak nak lagi datang. Pergi Masjid India, hilang barang dia. Ada satu kali saya keluar 3 hari bawa orang kampung saya. Mak saya kata, tolong jangan bawa ini barang-barang ta'am ni lalu dekat jalan, ikut belakang. Macam itu mujahadah ego. Lepas tu saya pindah sini, kerja sini. Saya duduklah dekat Ampang, rumah setinggan sewa dekat Ampang Park sekarang. Masa tu hutan je, setinggan banyak. Lepas tu saya pindah Keramat. Mana saya kenal orang kat situ. Saya pun tak malu sangat lah nak jumpa orang tak kenal. Jadi orang yang buat kerja kat Kuala Lumpur ni, yang bukan betul dia lahir orang kat ni, ego pun tak hilang macam dia ni. Ego pun tak, siapa kenal dia? Tapi kalau kau pengurusi masjid, kamu kira datuk kat Kuala Lumpur ni lah, lepas tu kau buat gas, itu memang mujahadah. Apa pasal datuk buat gas ni? Kamu kena marah. Jadi itu untuk ego semua dikorbankan oleh semua para Nabi ulul azmi. Kaum dia buat usaha kat kaum dia. Cakap kamu tunjuk kemaluan dia kat Nabi Nuh, baling batu kat dia. Nabi Ibrahim, mak bapak dia pun semua dikorbankan. Itu baru boleh bagi syafaatnya. Bila kita korbankan seluruh ego kita, lepas tu tinggal anak di padang pasir, tak ada makanan melainkan sedikit yang ditinggalkannya. Lepas tu kena sembelih anak. Macam itu punya Nabi baru jadi kekasih Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad.
5 ulul azmi. Yang ini boleh bagi syafaat. Kalau setakat hafiz Quran ni tak boleh. Dia pun masuk neraka je. Hanya bila hafiz Quran masuk neraka, api tu tak bakar sebab Quran ada dalam. Itu memang betul. Tapi masuk juga neraka. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kerana tak faham Quran, boleh baca je, boleh hafal aja. Jadi kerana tak faham Quran, amal agama tu ikut apa? Ikut faham ustaz yang tak faham Quran. Agama orang Islam ni hari ni ialah agama ikut ustaz yang tak faham Quran. Akhirnya agama apa tu? Agama ustaz lah. Satu lagi agama nenek moyang yang tak belajar dengan ustaz, yang doa selamat, kahwin sunat, baca Quran, itu agama nenek moyang. Yang satu lagi agama ustaz, belajar majlis ilmu sana, majlis ilmu sini, majlis ilmu situ. Iqra, baca Quran tak payah faham, ustaz tak faham. Rupanya ustaz tu pun tak faham. Jadi apa orang Islam hari ni kat dunia, dan sama ada ikut agama nenek moyang ataupun agama ustaz yang tak faham Quran. Akhirnya kedua-duanya ni ahli neraka. Yang boleh masuk syurga, yang boleh beriman, beramal saleh. Kita tak akan jadi orang beriman saleh melainkan ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW bagi tahu kat Abu Bakar bila dia ucap kalimah. Abu Bakar tanya dia, apa aku nak buat lagi lepas mengucap? Nabi kata, kamu buat kerja yang aku buat. Kerja tu kita tak buat. Daripada kita bila buat agama ustaz, tak buat kerja tu, sebab ustaz tak buat kerja. Buat agama nenek moyang, memang berselawat ajalah. Hari raya haji, hari raya puasa, kenduri malam pertama, kedua, ketiga, kenduri arwah, 7 hari, 40 hari. Ini agama ustaz. Ada juga yang ikut ustaz tak buat tu, ada juga. Jadi dua ni bertengkar. Yang ikut ustaz lama atau nenek moyang buat, yang ikut ustaz baru punya tak mau buat, dah bergaduh. Dua-dua tak tahu hukum. Jadi yang buat kenduri arwah ni, dia marahlah dengan yang tak mau buat kenduri arwah ni. Sebab dia kata tak buat, yang tak nak buat dia kata bid'ah. Yang buat kata tak apa. Jadi dia orang tak tahu hukum. Bergaduh sampai ke hari ni. Jadi sebenarnya kalau kita buat kenduri arwah ni, hukumnya ialah makruh sebab dia bid'ah. Tapi dia taklah sampai makruh yang haram. Dia makruh tanzih. Bagus bagi makan tu, tapi dia tak dibuat oleh Nabi. Jadi dia makruh 3 hari, 40 hari semua. Kalau niat nak bagi makan, okey lah. Kenapa tak boleh? Dia orang tu kena bagi makan sebab nak suruh dia orang tu berdoa. Tak ada dia nak bagi makan kau tak nak suruh berdoa. Takkan nak jemput orang berdoa untuk arwah yang mati, lepas tu makan tak bagi? Ada? Boleh? Mana orang nak datang? Sebab itu dia ada kenduri makan. Apa masalahnya? Jadi dia makruh tapi tanzih. Bukan makruh menghampiri haram. Macam vaksin ni, dia makruh menghampiri haram. Boleh jadi haram untuk setengah orang bila dia membahayakan diri dia. Jadi tak boleh paksa. Sebab dia makruh. Mana boleh paksa? Macam Menteri Kesihatan, yang siapa tak nak vaksin, anti vaksin, kami akan buat susah untuk dia. Ini dah tak betul. Jadi orang tu dia beri pilihan sebab dia makruh tahrimi. Yang kenduri arwah ni tak apalah kalau dia nak buat, dia tak dapat pahala. Dia nak bagi makan baguslah. Namanya makruh tanzih. Ini dia orang tak tahu. Siapa bagi tahu saya? Saya ni dia orang tak tahu.
saya ni Allah bagi alat untuk tanya dia apa yang Allah mahu, apa yang Allah tak mahu. Alat saya ni dituduh oleh orang yang ikut saya dulu sebagai syirik. Saya sebagai kafir, musyrik. Apa yang musyriknya? Hari ni yang mereka yang lari dari saya tu yang dah jadi musyrik sekarang. Dah jadi kafir. Saya tak ada jadi kafir sampai boleh tafsir Quran tu, apa tak jadi kafir pula. Tapi saya dah dituduh dulu, difitnah. Musyrik, kafir, syirik. Saya diam aja. Percaya jin, sihir, bomo, macam-macam. Dan semua ini saya anggap dulu yang lumrah bagi semua Nabi lah kan. Nabi-Nabi tak ada dapat pujian pun, tak ada. Semua dapat fitnah. Nabi Muhammad tu fitnah. Sampai isteri dia pun difitnah orang. Jadi fitnah ni memang lumrah bagi orang yang buat kerja Nabi. Jadi saya bila faham ni, saya pun tak ada apa. Kau nak fitnah, fitnah. Namun dengan fitnah inilah Nabi-Nabi menangkat iman dia dan kedudukan dia di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memang buat cara ni untuk menaikkan kedudukan Nabi-Nabi dengan dia orang difitnah. Sabar tak Nabi tu? Kata Allah, bagi setiap Nabi ni kami buat dia musuh ada. Begitu dengan saya lah, buat kerja Nabi. Kalau saya kata ini kerja Nabi, tentu saya dapat fitnah. Kamu dapat? Kenapa kamu tak dapat? Sebab itulah iman kamu tak naik. Kamu tak naik, tak ada fitnah. Saya berapa banyak fitnah. Fitnah saya bukan kat Malaysia aja. Seluruh masyarakat Jamaah Tabligh seluruh dunia tahu saya kafir, syirik, dah jadi rosak. Mana saat ditanya orang, kenapa Dr. Naswar keluar dia tabligh? Jawab, dia sakit. Doa untuk dia. Siapa sampaikan ni? Arsyad Yahya arwah, kepada semua orang Malaysia yang tanya dia. Dia pun cakap lah apa mana saat cakap. Dia sakit. Arsyad pun percaya. Mana saat tu macam hikmah lah dia cakap. Tapi dia lah yang putus saya tak boleh bayan, tak boleh jadi buat faislah, tak boleh buat keputusan mesyuarat. Duduk aja beku macam ais. Takkan saya nak ikut Jamaah Tabligh lagi bila tak berguna? Saya keluar lah. Jadi dengan sebenarnya mereka yang keluarkan saya, nak mau keluarkan saya dengan berat keputusan demikian. Memang dia orang tak kata Naswar kau keluar tabligh, tak ada. Dia cakap kamu syura tapi tak boleh buat keputusan, tak boleh bayar di mana-mana pun di Malaysia. Untuk apa saya buat tabligh kalau saya tak boleh bagi tahu mereka benda yang benar? Mereka tak nak. Saya pun keluarlah dari tabligh dan buat usaha sampai ke hari ini sendiri. Tak ada siapa boleh tahan saya buat usaha. Tak ada mana raja, siapa pun tak boleh. Tapi apa yang berlaku setelah tu, Allah bagi saya alat. Allah dekat dengan saya. Allah bagi fitnah menyelubungi saya sabar aja. Dan saya punya iman naik mencacap sehinggalah menjadi kasih Allah kan. Allah bagi saya alat untuk tahu apa Allah mahu, apa Allah tak mahu. Jadi saya makin hari makin meningkat. Allah bagi saya faham Quran, boleh tafsir. Buktinya dia dah siap dah. 84 kitab. Mana ada kat dunia ni orang tafsir Quran 84 kitab. 20 kitab pun tak ada. Ibn Katsir dan Hamka 10 kitab je. Katalah 10 kitab equal to 20 kitab saya punya saiz. Tak boleh menyamai 84 kitab Quran dan 7 kitab hadis. Selama ni tak ada orang buat tafsir hadis, tak ada pernah. Sebab tak ada orang buat tafsir Quran yang betul, tak ada yang boleh buat tafsir hadis yang betul. Tafsir yang dibuat Ibn Katsir pun banyak salah. Kenapa saya tahu banyak salah? Sebab dia lain daripada apa yang saya faham betul. Kamu tak boleh cakap dia yang salah, kamu pun tak tahu. Yang tahu dia salah saya je. Dan Hamka apa dia buat. Mereka kata Tuhan dalam surah Ar-Rahman tu, Tuhan dua timur dan dua barat. Ialah dua musim, musim panas, musim sejuk. Tak betul tu. Dengan tafsir saya, Tuhan Allah tu Tuhan dua timur dua barat, ialah timur dunia dan timur langit. Barat dunia dan barat langit. Itu betul. Itu pun yang tak boleh nak tafsir.
Belum lagi benda-benda lain. Macam Iqra' tadi. Jadi bila kita tak jadi kekasih Allah, dekat, kita tak diberi kuasa syafaat dan tak boleh faham kitab Allah. Masalahnya kita, kerana kita nak sangat dunia, kita tak nak Allah, kita tak boleh jadi kekasih Allah. Kalau tak nak Allah, nak dunia aja. Ini apa yang berlaku, orang agama, bukan agama, belajar kitab, tidak nak dunia semua. Bila kita nak dunia, kita mesti takkan buat usaha mengajak manusia kepada Allah. Kita takkan korban seluruh harta, diri kita, masa untuk sukakan Allah. Jadi kita takkan jadi kasih Allah, kita takkan faham Quran. Seluruh manusia tak faham Quran. Kerana tak ada seorang pun manusia mau buat. Selepas Nabi meninggal, tak ada satu manusia pun mau buat macam Nabi. Korban segalanya. Tak adalah orang faham Quran, boleh tafsir Quran. Nabi memang tak boleh tafsir. Dia menulis pun tak tahu. Allah bagi kepada umat Nabi ni yang boleh tafsir. Sebab itu Nabi bilang kau sampaikan dia. Sampai akan ada satu waktu orang boleh faham. Jadi orang itu ialah saya. Dengan izin Allah. Sebab buktinya 84 kitab Quran ditafsir. 7 kitab hadis ditafsir. Itu maknanya Allah bagi faham kat saya. Kamu baca Quran tu. Boleh beli daripada Amazon.com. Dan kitab hadis tu. Ini ya, hadis dia. Lagi tu. Hadis ni mau dibaca secara berjemaah di masjid dan di rumah bersama ahli keluarga selama 15 minit setiap hari. Satu buku satu hari. Quran mau baca sendiri. Usahakan supaya dapat baca 50 muka surat sehari. Supaya kamu dapat habis dalam 1 tahun 8 bulan. Kalau kamu baca kurang pada itu, akan makan masa 2 tahun, 3 tahun. Kalau baca 1 part aja satu hari, 8 tahun. Anak kamu pun dah besar kalau lahir. 8 tahun. Jadi pemalas yang baca 4 muka surat aja, 1 part. Kalau kamu boleh baca 100 muka surat sehari, itu dah teruk tu tau, 100 muka surat. Saya punya cadangan 50 muka surat. Tak boleh 40 muka surat. Turun-turun. Janganlah sampai 1 muka surat satu hari. Ini orang yang teruk sangat. Banyak sangat dunia. Jadi yang terbaik di kalangan kamu ialah yang baca Quran dan mengajar Quran. Allah tak kata yang paling baik di kalangan kamu yang banyak duit. Yang paling baik di kalangan kamu yang banyak bersetubuh dengan bini. Daripada pukul 8 malam sampai 1 pagi ada satu orang bersetubuh. 5 round dia kata. Tak ada sebut tu. Yang paling baik di kalangan kamu, kata Nabi, yang baca Quran, belajar Quran dan mengajarnya. Okey.